Seterusnya, kita akan beralih ke sesi yang membawa kita bersama-sama dengan Puan Nurul Syahidah binti Ahmad dari bahagian Sukan, Co-Curriculum dan Kesenian BSKK dan Puan Lailati binti Muhammad Noor dari Jabatan Pembangunan Insaniah di Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM. Salam sejahtera Puan Syahidah dan Puan Lailati. Selamat sejahtera Dr. Chong. Dalam sesi ini, kita akan mendapat maklumat serta gambaran bagaimana co-curriculum membangunkan dan memperkukuhkan lagi pendidikan kewangan. Selain daripada itu, usaha dalam membangunkan kapasiti dan menyediakan sokongan untuk guru tidak ketinggalan. Baiklah, kita bermula dengan Puan Syahidah. Bolehkah Puan Syahidah menceritakan serba sedikit bagaimana co-curriculum menyokong elemen pendidikan kewangan? Okey, ya Dr. Chong. Perkara pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak BPK kerana sudi melibatkan BSKK untuk program atau sesi kali ini. Baik, untuk pengetahuan semua, Kementerian Pendidikan Malaysia, Bank Negara Malaysia serta penyedia perkhidmatan kewangan telah melancarkan program sekolah angkat atau PSA sejak tahun 1997 lagi sebagai inisiatif untuk menyokong kempen galakkan menabung dan disambung dengan strategi Nasional Pendidikan Kewangan yang bermula daripada tahun 2019 hingga 2023 yang mana sebenarnya lebih kurang hampir 10,000 sekolah termasuk sekolah menengah dan sekolah rendah yang terlibat dengan PSA atau program sekolah angkat ini. Baik, seterusnya sekolah angkat, program sekolah angkat ini kepada sebuah penyedia perkhidmatan kewangan yang terdiri daripada institusi perbankan konvensional dan perbankan Islam, institusi kewangan, pembangun dan syarikat insurans hayat. Apakah tujuan atau objektif dan aktiviti PSA, iaitu program sekolah angkat? Ya, betul. Baik, tujuan atau objektif aktiviti program sekolah angkat ini ialah bertujuan untuk memupuk tabiat menabung dalam kalangan diri murid serta mendedahkan murid kepada pengurusan wang saku dan konsep asas kewangan serta pengetahuan tentang fungsi institusi kewangan. Mana macam contoh murid bila dia berada di sekolah, ibu bapa memberikan duit. Jadi murid tahu bagaimana untuk menguruskan wang saku tersebut. Dan sekiranya ada baki daripada wang saku tersebut, murid boleh berfikir dengan bijak sama ada untuk membelanjakan wang saku tersebut ataupun untuk menyimpannya. Okey. Seterusnya, dalam program ini, penyedia perkhidmatan kewangan dengan kerjasama pihak sekolah telah menjalankan aktiviti co-curriculum yang berkaitan dengan perbankan, insurans dan pengetahuan kewangan asas. Di samping itu juga, murid-murid turut diberi peluang untuk membuka akaun simpanan di bank-bank angkat pilihan ataupun yang telah dipilih oleh bank angkat tersebutlah. So, sehingga kini, apakah pencapaian PSA? Baik, pencapaian PSA bagi tempoh 1997 hingga 2010 ialah KPM sebenarnya telah memudahkan penyampaian dan pelaksanaan PSA di sekolah seluruh negara dengan kerjasama dari peringkat kementerian, Jabatan Pendidikan Negeri dan PPD di setiap negeri. Seterusnya, pihak sekolah dan guru-guru juga mendapat sokongan penuh daripada BNM dan penyedia perkhidmatan kewangan dalam pelaksanaan PSA dan aspek penampungan kos pelaksanaan program serta nasihat yang berkaitan isu pengurusan wang dan operasi kewangan. Seterusnya, platform dan inisiatif pendidikan kewangan disediakan juga untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran asas kewangan melalui program yang disediakan. Antaranya ialah antara aktiviti yang disediakan ialah aktiviti kelab kewangan pelajar sekolah atau KKPS atau melalui program oleh bank angkat. Dia akan pergi ke sekolah dan akan membuat beberapa program khas yang berkaitan dengan perbankan, kewangan dan sebagainya. Seterusnya, penerbitan bahan dan alat pendidikan kewangan
untuk mengukuhkan pembelajaran pendidikan kewangan seperti buku wang saku. Buku wang saku ini telah diperkenalkan pada tahun 1998 dan dengan 15 juta naskah, 15 juta naskah telah diedarkan kepada murid sekolah untuk mendidik dan membantu murid mengurus kewangan peribadi. Selain daripada buku wang saku tu juga sebenarnya kita juga telah buat dalam versi Braille. Maksudnya kita beri peluang kepada orang kelainan upaya masalah penglihatan untuk bersama-sama dalam program ini. Seterusnya, kalau kita lihat juga dalam laman sesawang tadi melalui buku. Seterusnya, dalam laman sesawang duitsaku.com.my yang telah dilancarkan pada tahun 2004 untuk menggalakkan pembelajaran pendidikan kewangan melalui program ataupun kaedah didik hibur seperti permainan, peraduan, kuis, kalkulator kewangan, e-counselor dan aktiviti lain berkaitan dengan pengurusan kewangan peribadi. Secara jujur, anak saya juga memang masuk jugalah duitsaku.com. Apa yang saya lihat masa dia buat tu, setiap hari dia akan gunakan e-saku ni, wang saku ni, segala perbelanjaan tu dia catatkan, hanya masukkan saja jumlah daripada mana duit tu dapat. Dia hanya klik je butang apa yang telah dia belanjakan dan setiap bulan akan ada jumlah, berapa jumlah terkumpul. Jadi dia tahu ke mana duit itu pergi, duit yang dia dapat tu dia belanjakan. Itu fungsi dia. Baik, selain daripada tu, bahan bantuan mengajar atau buku rancangan pengajaran dan pembelajaran KKPS edisi sekolah rendah dan menengah juga telah diterbitkan pada tahun 2008 bagi membantu guru ataupun sebenarnya sebagai buku panduan. Buku panduan untuk mengendalikan aktiviti pendidikan kewangan di sekolah. Maksudnya perkara ini lebih memudahkan guru bila ada guru panduan, buku panduan, maafkan saya, ada buku panduan. Jadi guru hanya melihat buku untuk melakukan aktiviti KOKO pada waktu KOKO tersebut. Baik, seterusnya pencapaian PSA, program sekolah angkat semenjak dari tahun 2019. Okey, kita lihat pula pengalaman pelaksanaan PSA ni telah menyediakan satu asas yang kukuh untuk menyokong pelaksanaan pelan sektor kewangan dari tahun 2011 hingga 2020 di mana penekanan diberikan untuk menerapkan elemen celik kewangan dalam ekosistem sekolah. Jadi pelbagai usaha telah dicapai untuk menjayakan pelaksanaan pendidikan kewangan dalam kurikulum dan co-kurikulum. Baik, antaranya program celik kewangan eksklusif yang kreatif dan inovatif dijalankan melalui aktiviti KOKO termasuk PSA. Okey, seterusnya beberapa penyedia perkhidmatan kewangan telah merangka dan melancarkan program celik kewangan eksklusif seperti program didik hibur tentang pendidikan kewangan, peraduan melukis, ada juga karnival kewangan dan lawatan. Okey, program sedemikian dijalankan secara mampan agar dapat dimanfaatkan lagi maksudnya murid dan guru dan penglibatan daripada ibu bapa juga. Baik, seterusnya ialah peningkatan kesedaran dan sokongan pemimpin dan guru-guru dalam menjayakan inisiatif pendidikan kewangan di sekolah melalui kurikulum dan KOKO. Kita nak libatkan juga guru sekali dengan pemimpin di sekolah. Baik, Bank Negara Malaysia dengan kerjasama Kementerian Pendidikan telah melaksanakan inisiatif seperti taklimat. Kita juga telah buat bengkel dan sesi perkongsian maklumat dengan lebih 4,700 pemimpin sekolah termasuk guru besar dan pengetua melalui program IAB serta hampir saya rasa 2,000 guru dan jurulatih kebangsaan. Maksudnya semasa bengkel tu semasa bengkel pengintegrasian elemen kewangan dalam kurikulum persekolahan. Baik, inisiatif ini telah meningkatkan kesedaran peserta termasuk guru dan pemimpin tentang pentingnya literasi kewangan. Okey. Di samping menyokong pembangunan keupayaan guru lah sebenarnya. Okey, dengan itu warga KPM, guru-guru lebih bersedia untuk menyumbang kepada usaha pendidikan kewangan di sekolah termasuk
melalui aktiviti program sekolah angkat ni lah. Okey, di samping PSA terdapat beberapa kelab, yang ditubuhkan terutamanya di peringkat sekolah menengah yang menjerumus kepada pengurusan kewangan dan keusahawanan adalah seperti kelab pelaburan bijak, kelab pelaburan bijak, kelab PNB, kelab perdagangan, kelab usahawan muda, kelab akaun, persatuan ekonomi dan koperasi sekolah. Itu antara beberapa contoh kelab dan persatuan yang ada di sekolah lah. Dari penerangan Puan Syahidah, memang kita boleh nampak usaha kerjasama antara KPM dengan agensi luar amat erat. So, BSKK berjaya melibatkan murid dalam pelbagai program yang berintegrasikan elemen pendidikan kewangan. Tapi di samping itu juga tidak dilupakan melatih para pemimpin atau guru-guru untuk merealisasikan hasrat perancangan BSKK. So, tahniah kepada BSKK. Okey. Baik, mengenai latihan bakal guru. Okey, kita akan tujukan beberapa soalan kepada Puan Lailati dari IPGM. Jadi Puan Lailati, apakah peranan IPGM dalam menyediakan latihan kepada guru berkaitan pengintegrasian elemen pendidikan kewangan dalam kurikulum program Ijazah Sarjana Muda Perguruan? Baik, pertama sekali terima kasih kepada Dr. Chong dan juga pihak BPK kerana sudi menjemput IPGM untuk dalam sesi forum ini. Baik, di Institut Pendidikan Guru Malaysia, yang mana kami ada 27 buah kampus di seluruh negara, yang mana kami melatih program Ijazah Sarjana Muda Perguruan atau PISMP, yang mana mereka inilah yang akan menjadi tenaga pengajar di sekolah-sekolah membantu pihak BSKK untuk merealisasikan program ini tadi. Dan kami telah merangka beberapa program, antaranya seperti yang pertama kita ada program Matematik Kewangan, yang mana ini adalah kursus teras yang mana ditawarkan kepada pelajar-pelajar option matematik. Ini adalah kursus teras di mana mereka belajar secara lebih mendalam tentang keuangan secara teknikal. Okay. Dan kemudian yang kedua kita ada kursus keupayaan kewangan, yang mana ini adalah dikira sebagai elektif terbuka, yang mana kita offer kepada pelajar-pelajar yang ingin untuk nak mengambil kursus keuangan khas berkenaan dengan secara teknikal berkenaan dengan kewangan. Okay. Tetapi dua ini adalah secara eksklusif saja, maksudnya tidak semua terbuka kepada semua pelajar. Tetapi ada satu ini yang mana kita terbuka memang wajib kepada semua pelajar, yang dinamakan literasi keuangan, yang mana kita buka kepada semua pelajar, terutama sekali di semester yang ke-8. Okay. Kenapa semester 8? Kerana mereka ini akan keluar mengajar. Selepas itu habis saja kurikulum mereka akan terus mengajar, ya. Jadi apa yang kami jalankan adalah kursus pendek selama 14 jam, yang mana biasanya kita jalankan selama 2 hari, yang mana ia merangkumi perkara-perkara berkenaan dengan celik kewangan. Baik, apa yang pihak IPGM buat, kami telah juga bekerjasama dengan Bank Negara Malaysia lah dalam rangka program ini, yang mana kursus literasi keuangan ini telah mula dijalankan daripada sejak 2016 lagi sehingga kini, di mana di 27 buah kampus, dan setakat ini lebih kurang 3,000 pelajar kita yang mana telah bergraduat telah mengikuti kursus ini, di mana di akhir kursus ini mereka akan menerima sijil penyertaan. Okay, dan mereka ini juga telah diberi latihan oleh tenaga pengajar yang mana terdiri daripada pensyarah-pensyarah di IPGM dan juga di kampus-kampus, dan juga tenaga pengajar daripada institusi kewangan daripada seluruh negara lah. Dan setakat ini untuk tahun 2019 23 buah kampus telah berjaya melaksanakannya, di mana lagi ekstra kampus itu yang tidak menjalankan itu kerana mereka tidak ada pelajar di semester ke-8. Tetapi untuk tahun 2020 ini kami terhenti kerana kita punya pandemik yang berlaku sekarang. Tetapi mereka menjalankannya secara dalam talian. Itulah yang kami telah jalankan setakat ini. Okey, so apakah pengisian kursus literasi kewangan yang ditawarkan oleh IPGM? Baik, apa yang kami jalankan di dalam kursus itu selama 2 hari,
iaitu yang pertama kita akan menguji dulu tahap keuangan, pengetahuan keuangan pelajar-pelajar ini, kerana mereka ni akan dapat dua dalam satu. Yang pertama adalah pengetahuan untuk diri sendiri, yang kedua pengetahuan yang mereka boleh kongsikan dengan pelajar-pelajar di sekolah nanti apabila mereka kembali ke sekolah, mengajar di sekolah ya. Jadi yang pertama kita akan cuba mengetahui tentang tahap pengetahuan mereka melalui aktiviti ceramah. Yang kedua, latihan dalam kumpulan. Kita ada juga tentang dalam simulasi, permainan, bengkel, persembahan, kuis dan juga ujian yang kita jalankan sepanjang kursus inilah. Dan mereka juga akan didedahkan dengan tentang simpanan dan belanjawan, kepentingan simpanan dan juga mengurus perbelanjaan seharian mereka secara sistematik. Dan mereka juga akan didedahkan juga kepada bagaimana untuk merancang bagi menghadapi situasi luar jangka. Okey. Dan juga tentang yang paling penting sekali adalah tentang insurans, juga perlindungan takaful yang mana mereka perlu tahulah, dan juga yang paling penting kerana mereka ini golongan yang muda, tentang penggunaan dan juga keperluan kad kredit. Bagaimana mereka nak mengambil kira adakah mereka perlu tentang kad kredit itu, dan juga perkara-perkara yang mereka perlu tahu apabila mereka nak menggunakan kad kredit ini. Dan juga yang akhir, mereka juga perlu tahu tentang merancang untuk persaraan. Jangan nanti apabila bersara mereka tak tahu nak buat apa tentang keuangan ini. Dan juga tidak ketinggalan tentang risiko dan juga pulangan pelaburan yang mereka perlu tahu. Mungkin mereka ini berminat dengan pelaburan dan kita berikan juga maklumat berkenaan dengan pelaburan ini. Itu saja Dr. Chong. Itu saja. Okey. Dalam sesi ini kita dapat berkongsi pelbagai maklumat pendidikan kewangan dalam pelaksanaan aktiviti co-curriculum untuk murid di sekolah. Selain daripada itu, terdapat juga inisiatif yang diambil untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan guru atau pemimpin sekolah tentang pentingnya pendidikan kewangan ini. Dan tidak melainkan kursus literasi kewangan ini untuk siswa-siswi di IPGM ditawarkan untuk menyokong pembangunan kapasiti guru. Okey. So saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Syahidah dan Puan Lailati yang sudi berkongsi maklumat pada hari ini. Ya, pada sesi ini kita ingin melihat pelaksanaan aktiviti dan program yang berkaitan dengan elemen pendidikan kewangan di sekolah. Kita akan bertemu dengan Encik Muhammad Salahuddin bin Harun, Pengetua SMK Batu Muda di Kuala Lumpur melalui perbualan dalam talian. Encik Salahuddin akan berkongsi tentang aktiviti dan program di dalam dan di luar bilik darjah sebentar lagi. Baiklah, panggilan kepada Encik Salahuddin telah berjaya dihubungi. Hello Encik Salahuddin, selamat datang ke sesi wacana ilmu hari ini. Apa khabar? Khabar baik Dr. Chong. Terima kasih kerana sudi menjemput saya ke sesi ini. Hari ini kita ingin tahu tentang pelaksanaan pengintegrasian elemen pendidikan kewangan dalam kurikulum dan co-curriculum di peringkat sekolah. Bolehkah Encik Salahuddin berkongsi maklumat? Terlebih dahulu, untuk kurikulum persekolahan, sebagai seorang pengetua, saya akan memastikan apa yang terkandung di dalam DSKP mesti dilaksana dengan sebaik mungkin dan dapat mencapai objektif setiap mata pelajaran. Mulai tahun 2017, KSSM dilaksanakan di peringkat sekolah menengah di tingkatan 1 dan mereka akan menamatkan alam persekolahan di tingkatan 5 pada tahun 2021. Kita sebagai warga pendidik mengharapkan kohort pertama ini akan dapat mengamalkan pengetahuan, kemahiran nilai dan nilai berkaitan pendidikan kewangan dalam kehidupan seharian mereka dan seterusnya mencapai kesejahteraan kewangan pada masa hadapan. Bagi mengukuh pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperoleh dalam kurikulum, pemahaman murid diperkukuhkan lagi dalam aktiviti co-curriculum seperti kelab kewangan pelajar sekolah, kelab usahawan, kelab perdagangan, kelab pengguna, operasi harian koperasi sekolah dan program sekolah angkat. Kelab dan koperasi sekolah ini berorientasi keusahawanan dan pengurusan kewangan. Kita sedia maklum, elemen pendidikan kewangan sememangnya telah wujud dalam kurikulum persekolahan dalam beberapa mata pelajaran sebelum ini.
Kini dalam KSSM, elemen ini diterjemahkan secara jelas, terperinci dan tersusun dalam DSKP sebagai standard kandungan dan standard pembelajaran mata pelajaran. Malah, apa yang terkandung dalam DSKP akan diterjemahkan dalam aktiviti atau program sekolah seperti Hari Usahawan, Hari Kantin, Hari Koperasi Sekolah, HKS, Karnival Akademik, bidang teknik dan vokasional dan sebagainya. Pengintegrasian elemen ini dalam kurikulum dan co-kurikulum akan dapat melahirkan murid yang kreatif, berinovasi serta bersedia menghadapi cabaran terutama persekitaran kewangan yang mencabar pada masa hadapan. Memang sangat jelas ya pengkongsian Encik Salahuddin. Dapat kita melihat juga sebagai seorang pemimpin sekolah ya, Encik Salahuddin perlu sentiasa memastikan pengintegrasian elemen pendidikan kewangan dalam kurikulum dan co-kurikulum dapat dilaksanakan oleh para guru kepada murid-murid secara menyeluruh. So terima kasih banyak-banyak kepada Encik Salahuddin. Sama-sama Dr. Chong. Baik, kini tibalah ke penghujung sesi wacana ilmu ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih ya, kepada panel-panel dan para penonton yang telah meluangkan masa untuk bersama-sama kita bagi menjayakan program ini ya. Pendidikan kewangan dapat mendidik murid ya, sehingga menjadi seorang insan yang cekap dan bijak dalam mengurus kewangan peribadi serta dapat menghadapi cabaran hidup masa kini dan masa hadapan. Ini adalah merupakan satu usaha yang berterusan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Ya. Jadi elemen pendidikan kewangan dengan 6 standard celik kewangan merupakan sasaran hidup yang perlu dicapai oleh murid-murid. Ya. Dengan melengkapkan kesemua standard celik kewangan ini, murid-murid seumpamanya telah menamatkan pengkhususan dalam pendidikan kewangan dan bersedia menghadapi cabaran ke peringkat yang lebih matang lagi. Okey. Tahap pertama celik kewangan telah memberi pengenalan kepada wang sebagai sumber hasil pendapatan. Baik, kemudian dengan adanya wang, kita perlu memikul tanggungjawab untuk membuat pilihan apabila menghadapi masalah kekurangan. Dari situ, kita perlu belajar untuk mengurus atau merancang kewangan kita. Seterusnya, simpan atau melabur untuk masa depan. Semasa berbelanja atau membuat pilihan, kita perlu mengurus kredit dan hutang dengan cekap. Akhir sekali, kita harus menguruskan risiko hidup yang mungkin kita akan hadapi melalui perlindungan dan insurans. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua. Kita akan berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Harap kita semua sihat sahaja dan bersama-sama berjuang untuk mencapai kesejahteraan hidup. Saya akan mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-63. Kita jaga kita.